الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى روح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق واجبات علينا أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. يا رب سليمان ويا رب إبراهيم، يا رب موسى وعيسى، ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم، أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا يا ربنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المكرمين في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Yang dimuliakan tuan pengurusi masjid serta jawatan kuasa, yang dimuliakan tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, sedang hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Sedalam-dalam, tinggi-tinggi puji dan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah kurnia, taufik, hidayah serta kasih sayangnya Allah taala pada kita, ya maka pada hari ini di 17 Syawal, Allah Subhanahu wa taala masih lagi beri kita ruang dan peluang, beri kita masa dan kesempatan, sihat dan kekuatan untuk kita dapat taat perintah Allah ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan insan terpilih daripada kalangan hamba-Nya, hari ini dia pilih kita, diletakkan kita di tempat yang sangat disuka.
Dia pilih kita, dia letakkan, digolongkan kita dalam golongan hamba-Nya yang soleh-solehah. Yang hari ini ada rasa malu, ada rasa takut kalau tidak raih panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, malu kita hari ini kalau kita tak datang solat subuh berjamaah. Kerana panggilan siapa tu? Panggilan Allah. Malu kita. Takut kita kalau kita tak datang hari ini untuk solat subuh berjamaah. Kenapa takut? Kerana ini panggilan Allah, bukan panggilan siapa, tuan-tuan puan-puan. Jadi alhamdulillah, sampai ke saat ini Allah masih beri kita lagi kekuatan. Allah masih lagi pinjamkan sehat, pinjamkan masa, dan kita dapat guna sehat, kita dapat guna masa, dapat guna kekuatan yang ada untuk kita taat perintah Allah. Dengan cara siapa? Cara yang kita selalu lafazkan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iman kepada Allah, yakin kepada Allah. Ikut cara siapa? Allah utuskan satu insan mulia yang namanya Muhammad. Dalam kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Taatnya perintah Allah tak jadi, tuan, kalau tak ikut cara Nabi Muhammad. Ibadah ni, taat perintah Allah ni tak jadi. Tak akan sempurna kalau tak ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ini kita telah buat satu ibadah yang agak sempurna. Bukan agak sempurna, memang sempurna dah, insya-Allah. Sembahyang, siapa aja tak sembahyang, semua sembahyang. Sempurnanya cara siapa? Cara yang Nabi tunjukkan. Bagaimana caranya? Berjamaah. Di mana tempatnya? Di tempat azan diazankan. Ini kesempurnaan untuk kita iman kepada Allah ikut cara Nabi. Itu dalam bab sembahyang, dalam bab zakatnya, dalam bab puasanya. Ya begitu. Siapa yang kita nak tiru sekarang ni? Siapa yang kita nak ikut? Tapi sayang hari ini ada kalangan hamba yang sombong, kalangan hamba yang hari ini mengaku sebagai umat Nabi, tapi tak nak buat apa yang Nabi buat. Patutnya berbondong-bondong ke masjid, tapi manusia berbondong-bondong meninggalkan masjid. Patutnya manusia bangkit berbondong-bondong amalkan sunnah, tapi hari ini manusia berbondong-bondong meninggalkan sunnah. Sedangkan Nabi sebut apa? Man ahya'i sunnati faqad ahabbani. Siapa yang hidupkan sunnahku, tanda dia cinta aku. Wa man ahabbani, dan siapa yang cinta aku ni, kana ma'i fil jannah, dialah nanti yang akan bersama-samaku dalam syurga. Syaratnya cinta Rasul. Cinta Rasul syaratnya apa? Amalkan sunnah. Ini kan hari ini tonton insan terpilih dapat amalkan sunnah yang sangat besar, yang hari ini Nabi pun takut nak tinggalkan solat berjamaah itu. Jadi alhamdulillah, tuan-tuan sedang hadirin hadirat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Yang lepas kita telah sampai kepada siapakah mereka hari ini yang tak solat berjamaah tapi dapat pahala berjamaah. Orang yang tak dapat nak buat kebaikan, bukan dia buat keburukan, tak. Dia tak dapat buat kebaikan, tapi dia dapat pahala macam mana dia buat kebaikan. Kalau kita ulang sikit daripada hadis yang lalu, an Abi Musa radhiyallahu anhu yaqul, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mariyadal 'abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana yahmalu muqiman aw sahihan. Hadis riwayat Bukhari, disebutkan daripada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika seseorang hamba Allah sakit ataupun dia musafir, maka dituliskan untuknya pahala sebagaimana dituliskan untuknya pahala semasa dia bermukim atau semasa dia sihat. Dalam masalah berjamaah, kalau orang tu semasa dia bermukim duduk di kampung ini, dia istiqamah, dia tidak tinggalkan solat berjamaah, kemudian dia bermusafir, dia tinggalkan solat berjamaah,
dia tetap dapat ganjaran pahala seperti mana dia bermukim dulu yang dia buat solat berjamaah, walau dia tak dapat tunaikan solat berjamaah. Begitu juga orang yang semasa dia senang dia selalu bersedekah, tiba-tiba diuji oleh Allah kesempitan, tak boleh nak sedekah hari-hari. Hari-hari dia sedekah, tiba masanya sempit dia tak dapat sedekah. Dia tetap dapat ganjaran macam mana hari-hari dulu dia bersedekah ketika dia lapang. Tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala hari ini. Kalau kita dalam keadaan sehat hari ini, Allah panggil kita datang, Allah panggil kita datang. Biasalah saya sebut macam itu. Datang mana? Dia datang ke masjid. Azan kita datang berjamaah, azan kita datang berjamaah. Tiba-tiba kita sakit, tak dapat pergi solat berjamaah. Kita sembahyang di rumah, tetap dapat ganjaran pahala solat berjamaah. Kerana kita orang yang melazimi solat berjamaah. Tiap-tiap lepas subuh duduk kuliah, tetap tiap lepas subuh duduk kuliah. Hari ini ada musyaqqah, tak dapat duduk, ada keperluan lain yang dia nak selesaikan, tak dapat duduk tak dapat duduk kuliah subuh. Dia tetap dapat ganjaran pahala seperti mana biasa dia duduk kuliah subuh, kerana masa dia lapang dia gunakan untuk perkara itu. Kemudian diuji dengan kesempitan masa, maka masa tak dapat buat perkara yang baik itu, Allah tetap ganjari pahala begitu. Rahman Rahimnya Allah, pemurahnya Allah pada kita. Tuan-tuan, raihlah, rampas, bukan rampas, rebutlah Rahman dan Rahimnya Allah, pemurah dan pengasihnya Allah. Kasihnya Allah tak semua dapat, murahnya Allah semua dapat. Tapi bukan senang tu nak dapat. Rahimnya Allah, Rahman, semua yang ada dijadikan oleh Allah semua dapat. Rahim insya-Allah, yang beriman kepada Allah, yang hari ini apa kehendak Allah dia buat. Kehendak Allah tak apa yang Nabi buat itu semua kehendak Allah. Tiru aja. Jadi insya-Allah tuan-tuan berkata Allah Taala pahala akan berterusan. Apa cerita pahala memang itu yang kita nak cari. Untuk jumpa Allah, masuk ke syurga Allah dengan rida Allah. Rida Allah boleh dapat gitu saja ke? Tidak. Kena buat satu amal. Amal yang bagaimana? Amal yang dapat ganjaran pahala untuk dapat rida Allah. Jadi hari ini memang masuk syurga bukan dengan amal, dengan apa? Dengan ridha-Nya Allah. Nak cari ridha dengan apa? Dengan amal lah, itu jalan dia. Takkan orang tak sembahyang, aku sedang cari ridha Allah. Ini Ramadan, puasa tak puasa, aku sedang cari ridha Allah. Tak. Ini bulan Ramadan, puasa, itu cari ridha Allah. Ini masuk subuh, ni waktu subuh, datang berjamaah, itu cari ridha Allah. Amalnya apa? Itu kita buat untuk dapat apa? Dapat pahala. Kalau nak masuk syurga Allah dengan pahala, tak dapat kita. Tak lepas kita nak ke syurga Allah, tak dapat. Kenapa tuan-tuan hari ini? Kalau nak kira amal kita sedikit, ganjaran pahala kita macam mana, dosa lebih banyak takutnya. Celik mata dengan dosa dan pahala boleh ditimbang. Takut banyak dosa. Dengar perkara-perkara apa yang kita dengar, takut kalau ditimbang lebih banyak dosa daripada pahala. Bila kita cakap ditimbang, takut lebih banyak dosa daripada pahala. Jadi hari ini Allah harap je lah rida banyak-banyak. Berikutnya hari ini insya-Allah, ini kelebihan orang yang istiqamah. Hari ini masuk masjid RM1, RM1, ataupun RM10, RM10. Hari esok cari duit RM10 tak jumpa, dapat RM1. Masuk RM1, insya-Allah dapat ganjaran pahala macam RM10. Kerana kita istiqamah RM10. Tapi tuan-tuan, orang yang hari ini tadi sebutlah, kalau sedekah tiba-tiba kita susah, tak boleh jadilah. Orang yang selalu sedekah dia susah, tak boleh jadi. Orang yang selalu sedekah dia akan jadi senang. Tak jadi kalau selalu sedekah, boleh jadi susah, berbalik semula. Berkata pengurusan Tuhfah Al-Muhtaj, pendapat yang lebih aujah, lebih kuat dalam masalah tadi, orang yang bermukim, orang yang sehat, kalau dia musafir, kalau dia sakit, tentang amal lah, tentang amal yang istiqamah. Dia berkata penyusun Tuhfah Al-Muhtaj, pendapat yang lebih aujah, lebih kuat ialah
hasil mendapat fadilat berjamaah orang yang menghimpunkan di antara dua perkara. Dalam masalah ini pula, siapakah mereka yang semasa dia sakit dia dapat ganjaran pahala macam dia sihat? Siapakah yang dia musafir dia dapat ganjaran pahala macam mukim? Siapa dia? Iaitu orang yang melazimi satu. Orang yang di masa sihat dia melazimi perkara itu, salat berjamaah contoh. Orang yang di masa dia bermukim, duduk kat kampung ni, dia melazimi perkara itu. Dia melazimi satu. Syaratnya, orang yang selalu melakukan perkara tersebut. Yang kedua apa? Siapa yang dapat ganjaran penuh ini, iaitu orang yang mengqasadnya jika tiada uzur. Maka ni dia sakit hari ni, tak dapat pergi sembahyang subuh. Lalu dia apa? Dia qasadkan ini. Andai kata hari ni aku sihat, aku berjamaah, ya Allah. Tapi tak boleh jalan hari ini nak ke masjid. Andai kata aku sihat, ya Allah, aku berjamaah, ya Allah. Ya, diusibah dengan sakit. Orang ini yang sakit ni, dia dapat ganjaran pahala berjamaah. Ini berulang-ulang saya sebut. Kerana apa? Memang dia orang yang melazimi. Ya, orang-orang perempuan ke sini, kaum wanita ada kelas Quran kan. Setiap minggu dia duduk kelas Quran. Setiap minggu dia kelas Quran di sebelah sana. Ada satu masa tu tak dapat pergi kerana dia usibah dengan sakit. Dia tetap dapat ganjaran pahala sebagaimana dulu dia selalu duduk dalam kelas Quran. Macam kita lah sama lah. Hari ni kita duduk kelas kuliah sama tu. Tak dapat datang kerana sakit, tak boleh datang. Disusahkan kita tak boleh datang, maka dapat ganjaran. Syarat tu orang yang dapat ganjaran penuh ialah orang yang selalu melazimi. Selalu tu sama lah dengan lazim. Dan orang yang mengqasadkan, wahai Allah, dia qasadkan ini kalau aku tak ada masalah, aku sihat, aku pergi. Jadi hari ini ialah perkara inilah yang sepatutnya kita cari. Kita pun sekarang dah berada di satu saat genting. Dunia dah sampai ke hujung dia dah. Umur kita pun dah sampai ke hujung umur dah. Apa lagi? Umat kita dah sampai hujung umat dah. Mana ada umat lagi? Inilah umat akhir. Inilah dunia ujung. Inilah umur ujung. Paling dekat dia akan menjemput kita ialah mati. Yang paling dekat jemput kita ni, iaitu kiamat yang dekat namanya mati. Mati ni bila? Dengan keadaan hujung umat. Matinya bila? Di hujung dunia. Tentang ini kita dah hujung. Carilah, perebutlah, raihlah ganjaran yang Allah Ta'ala sediakan. Salah satunya apa? Kalau hari ini kita duduk rumah kan, sembahyang subuh seorang-seorang, dapat ganjaran ada satu. Apa salahnya berlembut hati dengan Allah? Datang solat berjamaah, dapat ganjaran pahala 27. Akan lebih berlembut dengan Allah, dapat ganjaran pahala 27. Kalau di rumah dapat ganjaran satu, raihlah yang 27 tu. Mudah-mudahan penuh redha-Nya Allah Ta'ala. Kerana apa? Kerana datang hari ini ikut cara yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Insan yang Allah paling cinta, raihlah. Sebelum kita sampai hujung-hujung habis dah. Ini belum habis lagi kita. Tuan-tuan berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita menyukakan Allah, insya-Allah Allah akan menyukakan kita. Datang ke masjid, ini tanda kita menyukakan Allah. Allah akan sukakan kita di hari kebangkitan nanti. Saya pernah bagi contoh macam mana Nabi sebutkan. Siapa hari ini yang dia tinggalkan rumah dia pergi ke salah satu rumah daripada rumahnya Allah untuk tunaikan tanggungjawab yang kita dah buat ni. Dalam hadis apa? Tabash-bashallah. Apa tabash-bashallah? Gembiranya Allah. Gembiranya macam mana? Kama tabash-bashallah. Seperti gembiranya seorang yang ahli ghaib thumma ra'idah. Yang ahli keluarga dia hilang, kemudian dia balik. Saya pernah sebut. Tuan-tuan sekarang kita ni gembirakan Allah. Gembiranya bagaimana? Bila kita datang, Allah punya gembira, kalau nak dibandinglah dengan kegembiraan manusia, seperti mana? Gembiranya seorang keluarga yang hilang keluarga dia. Kemudian ra'idahum, kemudian dia balik semula. Macam mana gembiranya keluarga tu? Subhanallah.
Dia musim 2 tahun tak dapat raya, 2 tahun tak dapat balik kampung. Tahun ni pagi Syawal balik rumah. Dengan salam yang kita rasa gembira. Kenapa? Kerana 2 tahun tak dapat raya bersama. Itu pun dah gembira, tuan-tuan. Allah lebih gembira kita tinggalkan rumah, datang masjid. Allah lebih gembira daripada gembiranya tu. Subhanallah. Cakap gembiranya Allah tu. Berikut, keuzuran itu juga menggugurkan hukum makruh bagi orang yang tidak dapat mendirikan solat berjamaah walaupun di rumahnya. Kalau kita lihat ayat ini, orang yang tak dapat solat berjamaah di masjid kerana dia uzur, senanglah, kerana dia sakit. Kalau dia di rumah, dia ada teman untuk solat berjamaah, dia masih dituntut kat rumah tu berjamaah. Kalau dia ada teman berjamaah di rumah, dia diuzurkan tak boleh pergi masjid, dia uzur sakit. Kalau dia ada teman, dia seorang solat di rumah, maka hukumnya makruh. Apa hukum seorang sembahyang seorang di rumah sedangkan dia ada kawan boleh berjamaah? Hukumnya makruh. Jadi apa dia makruh? Makruh ialah perkara yang Allah tak suka. Sampai bila kita nak buat perkara yang Allah tak suka? Kecuali di rumah memang tiada kawan, suami pergi masjid, memang patut pun kerana suami kita dah akil baligh. Ada suami yang tak akil baligh lagi? Tidak. Kerana dituntut siapakah orang yang kena solat berjamaah di masjid? Lelaki yang akil baligh. Jadi oleh kerana dia dituntut ke masjid, maka dia ke masjid, kita tak pergi. Kalau kita perempuan tak pergi masjid, ada anak yang boleh diajak berjamaah, perempuan pun kena berjamaah di rumah. Jangan rasa lepas ya. Kerana sembahyang seorang-seorang ini hukumnya makruh. Saya nak bagi tahu ni kenapa. Jangan bagi 2 peluang yang saya pernah sebut macam gini jugalah. Jangan bagi ruang, jangan bagi peluang. Orang yang sembahyang seorang-seorang, tandanya dia bagi ruang yang seluas-luasnya, peluang yang sebebas-bebasnya peluang. Untuk siapa? Untuk makhluk yang namanya syaitan. Peluang datang, ruang ganggu. Ruang masuk sebelah kita, peluang dia apa? Dia main-mainkan hati kita supaya kita jangan ingat yang kita ni sembahyang. Tuan-tuan, jangan main-main ni sembahyang. Jadi untungnya siapa? Bila berjamaah, untung. Kenapa? Dibagi pahala ganjaran penuh 27. Walaupun di ketika itu macam-macam kita ingat. Tapi kalau seorang-seorang memang selamat kita punya khusyuk. Dia ambil satu. Tuan-tuan rujuk dalam hadis Nabi kata apa? Orang yang sembahyang seorang-seorang ni tak ubah macam domba. Apa itu domba? Kambing yang jalan ketunggalan. Itu kitab sebutlah. Sembahyang seorang-seorang tak ubah macam kambing yang jalan ketunggalan di lereng bukit, di padang pasir. Sekejap aja. Apa jadi? Dia akan dimangsa oleh serigala. Bila sahabat tanya, apa mangsa kita ni masa sembahyang? Kita ni tahu mangsa kepada syaitan. Semula takbir, Allahu Akbar, mulalah dia datang. Macam-macam ingatan kita. Ini kalau seorang-seorang, apa jadi dengan pahala sembahyang? Apa jadi dengan kita punya sembahyang tu? Dah ada pahala satu menunggu. Diambil khusyuknya sikit habis. Lama-lama tiada. Apa tiada ganjaran. Sembahyangnya sah. Ini yang kata ibadah tapi melakukan perkara haram. Cenderujo orang yang sembahyang, apa hukum ingat perkara luar sembahyang? Apa hukum? Hukumnya sunat ke apa? Hukumnya makruh ke tak? Hukumnya haram. Mana hukumnya makruh? Haram ingat perkara luar sembahyang, bawa dalam sembahyang. Mana dia? Dekat situ kita sedang ta'zim, ijlal wa ta'zim. Sedang mengagungkan dan memuliakan Allah. Dalam macam itu pun makhluk datang. Datang. Apa dia makhluknya? Ini kereta datang, ini kerja datang. Itu makhluk lah tu. Apa lagi?
Ini kebun datang. Dalam sembahyang subuh, kebun datang. Kebun 10 hektar sawit. Masuk dalam hati, bosnya hati. Gila betul. Astagfirullah. Ini lepas ni nanti kan nak nyawit kan. Sembahyang subuh, takbir Allah Akbar. Semalam lorong mana ni yang tak terkait? Ingat ujung sana. Ada satu tanda tak kait. Pagi lepas subuh ni, bawa galah. Betul kan? 7 ujung memang betul tak dikait. Astagfirullah. Jumpa dalam sembahyang. Ini bagi jawapan lah, sembahyang sempurna ke tak sempurna? Tak sempurna kan? Kalau seorang-seorang, habis. Kalau berjamaah masih dapat 27 lagi. Ini rahmat kasih sayang Allah ada sediakan. Kalau seorang-seorang, 6 jahannam. Sembahyang juga, tapi sembahyang yang penuh dengan kerosakan. Tuan-tuan, itu takut betul kita. Disebutkan apa dia? Sembahyang tu kita mula dengan takbir. Bila dah takbir, dah jangan bawa yang luar sana ke dalam. Nanti ditutup dengan salam. Bila dah salam, bawa baliklah semua sekali apa yang kat luar saja. Ingatlah panjang. Panjang masa, kerjalah kerja. Buatlah. Tapi kita dalam kita bekerja, sembahyang tak pernah datang mengganggu. Tapi dalam sembahyang, innalillah. Kerja gila-gila punya ganggu. Astagfirullah. Tak percaya? Tak percaya tak apalah. Tak percaya tak apa. Jangan main. Tapi tak tahu muka-muka khusyuk semua kan kita tak tahu. Pantang takbir. Pantang takbir memang terus khusyuk. Itu satu kumpulan. Kita pantang takbir, hilang khusyuk. Pantang. Pantang tak percaya la ilaha illallah. Inilah keberuntungannya solat berjamaah. Jadi saya jelaskan sekali lagi. Kita lelaki yang ditakdirkan kurang sehat, kita rasa macam tak mampu nak ke masjid. Rupa di rumah ada isteri untuk berjamaah, maka makruh sembahyang seorang-seorang. Kerana apa? Kerana kita bagi ruang dan bagi peluang. Pasti dan pasti dia datang. Dia tak kira Ramadan, dia tak kira. Di Ramadan tak apa sembahyang seorang-seorang. Syaitan tak ada. Jangan cakap. Itu yang dirantai itu syaitan durjana. Yang tak durjana, yang koro-koro, loko-loko tu biasa je. Dia jalan biasa-biasa. Sebab itu orang kata ni sembahyang ni Ramadan pun sembahyang tak khusyuk ke? Agak syaitan ada lagi. Syaitan, kita pun ada macam syaitan sebenarnya. Sebab apa? 11 bulan kita hidup bersama dia, sebulan nak ditarbiah Ramadan. Dia tak jadi. Jadi hari ini tuan-tuan kasih dia Allah Subhanahu. Buatlah pilihan berjamaah kita. Berjamaah apa? Rombong-rombongan. Nanti kita lihat dalam surah Az-Zumar. Nak masuk syurga besok rombong-rombongan. Ilal jannati zumara. Besok masuk neraka rombongan-rombongan. Ilal apa? Ke neraka pun zumara juga. Jadi akhirnya dekat dunia belajarlah rombong-rombongan masuk ke taman-taman syurganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan. Itu kasih Allah taala begitu saya sebutkan. Jadi lepas daripada ini cari buat pilihanlah. Sampaikan sahutlah panggilan Allah. Saban waktu cukuplah 5 waktu tu datang. Merayu saya. Allah merayu kita datanglah azan. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Marilah sembahyang. Bila dah sembahyang barulah diberi janji ya hayya 'alal falah. Mari menuju kejayaan. Kejayaan yang menunggu bukan akhirat, dunia lagi berjaya. Karena apa? Kerana tarik rahmat kasih sayang Allah ramai-ramai. Maka rahmat kasih sayang Allah akan turun mencurah-curah ya Allah. Hari ini kerana nisbah manusia tak berapa ramai yang nak usahakan perkara tarik rahmat kasih sayang. Ya, yang tarik musibah, Masya Allah. Apa dia tahu tarik musibah? Orang yang ingkar kehendak Allah ini tarik musibah. Berapa ramai yang tarik musibah berbanding tarik rahmat. Jadi insya-Allah rahmat tentu menang punya. Sebab kita pun akhir besok ke tempat yang dirahmati namanya syurga. Mana ada pengakhiran kita neraka? Mana ada? Semua Allah akan masukkan dalam syurga dengan syarat hari ini buat arjirah yang Allah hendak.
Namun demikian, sekiranya ia masih dapat menunaikan solat berjamaah di rumah, tu ayat dia. Enggak sebut tadi. Kalau orang ini tak mampu nak solat berjamaah di masjid sebab yang dibolehkan. Hujan sangat lebat. Dulu kita dah belajar kan? Hujan lebat, panas sangat, jalan licin, macam-macam. Kemudian, namun demikian sekiranya ia masih dapat menunaikan solat berjamaah di rumah, tetapi dah suruh berjamaah, tetapi ia sengaja solat seorang diri. Fahamkan bebek tu ya? Saya ada orang yang sangat kacak. Perasan, bukan dalam kitab yang dulu namanya Amrad. Oleh kerana tuan-tuan lah orang yang sangat kacak lah, saya perasan sangat. Orang yang sangat kacak ni, kalau dia pergi masjid jadi fitnah. Kita dah, yang lepas kan ada kan Tuan Haji, orang ini dia tak nak pergi masjid kerana dia sangat kacak. Maka dia kena sembahyang di rumah. Kerana kalau dia sembahyang masjid, dia datang masjid penuh, dia balik masjid kosong, malah habis sembahyang. Dia datang lelaki ni, kalau dia datang satu kampung perempuan pergi masjid, kerana nak tengok kekacakan, bukan nak sembahyang. Ini fitnah. Namanya Amrad. Amrad ni sangat kacau. Orang ni sembahyang di rumah. Bila dia di rumah tu, boleh tak dia sembahyang seorang-seorang? Tak boleh. Dia ada isteri. Dia kena sembahyang dengan isteri dia. Dia ada anak. Jangan dia kata, aku ni orang Pek Raja, akulah yang paling kacau. Kalau aku pergi masjid, memang orang akan macam-macam morat macam-macam lah. Maka aku sembahyang kat rumah. Betul. Tapi di rumah ada teman tak? Kalau dia ada teman di rumah, dia sembahyang seorang-seorang, sembahyang dia sah tapi makruh. Begitu juga dengan kita. Jadi sekarang yang tak datang, tuan cikgu, mungkin orang Pek Raja, orang tempat kita lah. Sekarang lah satu dunia ni yang tak datang punya berjamaah di masjid, mungkin dia berasa yang dia tu kacak sangat. Mungkin lah dia melabelkan dia tu sangat kacak kalau dia datang. Mungkin begitu. Tak apa, insya-Allah. Mudah-mudahan kita nanti kacak di sisi Allah. Tadi kalau dia sengaja ni dekat rumah, sengaja solat seorang dirilah kat rumah, maka dia tetap dihukumkan makruh perbuatan itu. Kerana makruh hukumnya solat bersendirian. Sekali lagi, makruh hukumnya solat bersendirian. Sekali lagi, apa hukum solat fardu seorang-seorang? Makruh. Kecuali memang tak ada teman untuk berjamaah. Ini tidak dihukumkan makruh. Jatuh hukum makruh, lepas hukum makruh. Tapi kalau ada teman, tonton, jaga-jaga. Begitu Sekalipun hasil syiar dengan perkara-perkara yang lain, seperti ia tetap azan di rumah. Walaupun dia seorang, dekat rumah ada dia dan isteri, dia azan dan dia iqamah. Kemudian dia sembahyang seorang, walaupun dia syiar dengan azan, walaupun dia syiar dengan iqamah, tetapi dia tak syiar dengan berjamaah, sembahyang tu makruh. Kalau dia tak ada apa-apa hal, dia saja nak berjamaah di rumah, ada pendapat kata makruh, ada pendapat kata haruslah bagi dia berjamaah. Kerana apa harus? Kerana ada orang yang telah buat solat berjamaah di masjid. Sebaliknya, kalau Masjid Al-Hidayah subuh tadi kosong, seorang pun tak ada yang solat berjamaah, hanya datang imam dia solat, dialah muadzin, dialah imam dan segalanya satu hari itu, maka solat subuh berjamaah tidak didirikan. Ini pendapat mengatakan, maka satu kampung lelaki yang akil baligh dosa dengan dosa yang tidak diampuni. Dengar tu. Kerana apa? Kerana tak hidup solat berjamaah. Satu kampung lelaki yang akil baligh, perempuan tak. Dosa tak diampuni kerana tak hidup berjamaah di masjid ini. Kalau subuh, nanti zuhur, nanti asar, nanti maghrib. Ini dosa tak diampuni. Tetapi cukup memada dengan Pak Imam dan Pak Bilal. Dia sembahyang subuh tadi berjamaah. Satu kampung dia tidak berdosa, tetapi dia rugi. Ruginya apa? Ruginya dia tak pergi solat berjamaah. Dia tak berdosa
Kerana telah ada dua orang selesai solat berjamaah. Kalau imam seorang, imam tadi tak berdosa kerana dia buat solat berjamaah, dia buat solat seorang, tak ada teman. Maka selepas dia duduk berzikir, sedang berzikir, datang satu orang rumah sebelah datang. Maka imam tadi kena i'adah. Apa i'adah? Ulang sembahyang subuh untuk dapat berjamaah. Begitu tu. Pentingnya solat berjamaah. Subhanallah. Saya tak nafikan hari ini kalau kita solat seorang-seorang, kerana akan hilang khusyuk kita. Sebab Nabi pun dah sebut dulu lagi Nabi dah sebut anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, apa kata dia? Awwalu syai'un, mula-mula satu perkara pada kita ni, yarfa' min hadhil ummah, mula-mula yang akan diangkat kepada umat ini, iaitu al-khusyu', iaitu tentang khusyuk dalam sembahyang. Mula-mula yang akan diangkat. Awwalu syai'un yurfa'u min hadhil ummah al-khusyu'. Mula-mula yang akan diangkat dalam ibadah kita di sembahyang, dalam ibadah kita, iaitu tentang khusyuk dalam sembahyang. Sampai Nabi kata apa? Hatta, sehinggalah la tara fiha khasyian, kamu tidak akan nampak seorang pun khusyuk dalam sembahyang. Dalam jemaah tu, kamu tidak akan nampak seorang pun khusyuk. Bagaimana tu? Subhanallah. Kita akan lihat satu perkara yang berlaku nanti. Orang sembahyang bukan main ramai, tapi seorang pun tak khusyuk. Nabi dah sebut hatta la tara fiha khasyian, sampai kamu akan lihat jemaah ramai mana pun seorang pun tak khusyuk. Namun lebih untungnya apa? Tak khusyuk tapi berjamaah, insya-Allah Allah kurniakan ganjaran yang sempurna macam kita sembahyang khusyuk walaupun kita tak pernah khusyuk. Berikutnya, solat fardu berjamaah di masjid manakala solat sunat pula di rumah. Solat fardu berjamaah hendaklah di masjid, manakala solat sunat pula hendaklah di rumah. Lihat hadis di sini. Berjamaah dalam menunaikan solat fardu 5 waktu bagi lelaki lebih afdal dilakukan di dalam masjid berdasarkan hadis berikut ini. An Zaid bin Thabit anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittakhadha hujrah, qala hasibtu annahu qala min hasirin fi Ramadan fasalla fiha layali fasalla bi salatihi nasun min ashabi falamma alima bihim ja'ala yaq'ud fakharaja ilaihim faqala qad araftu alladhi ra'aitu min sani'ikum fasallu ayyuhan nas fi buyutikum fa inna afdhala salatul mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Selalu saya sebut hari ini kita jumpa. Selalu sebut hari ini kita jumpa hadis ni sebagai dalil solat fardu berjamaah hendaklah berjamaah di masjid. Manakala solat sunat pula hendaklah di rumah. Jangan pula nanti ni jangan salah fahamkan. Lepas isyak terus balik nak solat kat rumah, tak apa, solat di masjid tak apa, tak mengapa. Kita lihat daripada Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat sebuah bilik. Aku kira ianya diperbuat daripada tikar. Apa tikar yang dibuat tu? Anyaman daripada daun-daun kurma. Tuan-tuan, kita ni tak pernah rasa susah macam Nabi susah. Susahnya Nabi tu, Sayyidina Umar pernah ziarah rumah Nabi. Bila Nabi duduk, Sayyidina Umar lihat di belakang Nabi berpetak-petak. Apa alas tidur dia? Allahu Akbar. Anyaman daun-daun kurma. Kita tidur dengan kapet yang tebal, tambah lagi tilam, lagi double tilam. Subhanallah. Jadi ini dinding rumah kita, ya Allah. Batu apa lagi? Dah batu mozaik lagi, dah macam-macam lah. Tak apalah.
Ini peredaran kita, gunakan mana yang ada kan. Tapi tuan-tuan, Nabi buat bilik yang dianyam daripada tikar. Senang kata kurma lah, apa kurma. Pada masa bila tu, fi syahri Ramadan, fi Ramadan, pada bulan Ramadan. Maka baginda solat dalam beberapa malam lepas Isya. Nabi pergi bilik tempat yang jidan ataupun dinding yang Nabi buat di dinding daripada tikar tadi. Nabi sembahyang itu beberapa malam. Beberapa orang sahabat telah mengikuti solat baginda itu. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui hal itu, baginda lantas duduk. Malam satu Nabi terus sembahyang, ada sahabat ikut belakang. Di sebalik jidar, sebalik dinding yang Nabi buat daripada anyaman daun-daun kurma. Malam kedua lagi ramai. Malam ketiga lagi ramai. Jadi malam pertama contohnya 20 orang. Habis sembahyang, esok bagi tahu pada sahabat malam tadi aku sembahyang di belakang Rasulullah, sembahyang sunat. Yang kalau kita kata sekarang Ramadan ni sembahyang tarawih. Begitulah. Baginda lantas bila tahunya semakin ramai ni, pada malam yang berikutnya Nabi duduk lantas tidak solat lagi. Dah makin bertambah ramai, Nabi berhenti sembahyang. Lalu keluar menemui mereka dan bersabda. Balik Nabi lah. Keluar jumpa sahabat. Apa kata Nabi pada sahabat? Kita lihat. Fasallu. Kamu ni. Fasallu ayuhan nas. Ini semua ni manusia ni. Fasallu fi buyutikum. Kau sembahyanglah kat rumah masing-masing. Tuan-tuan. Sembahyang kat rumah masing-masing. Fa inna afdhalas salati salatul mar'i. Sesungguhnya solat yang paling afdal bagi solat seseorang itu, kata Nabi, fi baiti, sembahyang di rumah masing-masing. Malam tu lah. Sembahyang apa tu? Sembahyang sunat. Kemudian dalam hadis ini Nabi sebut illa maktubah, kecuali solat fardu. Ingat baik. Nabi sebut apa pada sahabat? Bila sahabat mengkiramat, Nabi duduk jumpa sahabat, kata fasallu ayuhan nas fi buyutikum. Sembahyanglah kau ni manusia ni semua ni dekat rumah-rumah kamu. Fa inna afdal, sesungguhnya yang afdal, yang lebih baik salatul mar'i, sembahyang bagi kamu ni fi baiti, di rumah. Rumah masing-masing. Illa, kita ambil yang illa tu baik-baik. Illa maktubah, kecuali solat fardu. Solat fardu tak afdal buat di rumah. Itu je jawapannya. Yang afdal buat di rumah solat sunat. Tuan-tuan kasih dah Allah subhanahu. Kita pernah buat tak? Kalau boleh jangan buat. Mungkin Ramadan kita dah terbuat. Kalau boleh, ni kalau bulan depan Ramadan jangan buat. Bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Kalau jumpa Ramadan lagi jangan buat ya. Ada orang sembahyang Isyak berjamaah. Betul, itu betul sangat. Kemudian lepas sembahyang Isyak, entah mana dia terjun tak ada, dia entah jadi jin ke apa yang dia tak sembahyang sunat ba'diyah Isyak. Sini tak ada, sini tak ada. Bila sembahyang tarawih, dia sembahyang tarawih. Tuan-tuan, guru kita dah tahu orang ini dia tinggalkan perkara yang lebih afdal. Apa lebih afdal? Solat ba'da Isya lebih afdal berbanding solat tarawih. Lepas ni jangan buat. Bila dah lepas solat Isya, buatlah ba'da terus buat tarawih. Sampaikan orang siapa yang di musim Ramadan ni lepas solat Isya dia tak buat ba'da, kemudian dia solat tarawih terus. Kerana apa? Dah terlewat. Maka nanti lepas solat tarawih dia kena buat ba'da Isya. Kerana tuntutan ni, kerana dia ni sunat yang muakkadah. Sunat muakkadah lepas Isya. Jangan tak buat. Jadi lagi satu ajaib. Dunia ajaib. Sembahyang Isya dekat rumah. Aduh, sembahyang tarawih dekat masjid. Aku tak faham. Ini jangan buat ni.
Ini guru kita kata tak ubah macam apa? Pakai cantik-cantik, serban, jubah, masya Allah, wangi-wangi. Tapi jalan tangan ke bawah, kaki ke atas. Astagfirullah. Sembahyang isyak kat rumah kan? Sembahyang tarawih di masjid. Sedangkan hadis ni, ini hadis tarawih ni. Sahabat makin ramai. Sembahyang kat rumah je lah. Abang kau sembahyang kat rumah. Kenapa? Itu sembahyang sunnah yang dituntut berjamaah isyak tu. Jadi jangan nanti besok pula, tahun depan tarawih mudah-mudahan panjang umur sampai ke Ramadan 1444, itu pun doa kita kan. Jangan nanti lepas sembahyang isyak semua cabut. Kenapa cabut? Dulu di masa 17 Syawal, Farudin kata sembahyang sunat kat rumah. Cabut semua lepas isyak. Kenapa ni? Sembahyang tarawih kat rumah masing-masing. Jangan. Kan rujuk dalam masalah solat tarawih. Kitab Bahrul Mazi, kalau masjid kosong, surau kosong, tak ada solat tarawih, pemerintah di kawasan itu kena pergi ke rumah-rumah, gegar dia untuk tarawih di masjid. Dia macam mana? Seolah-olah macam berat juga. Jangan ditinggalkan kosong. Jadi ini sebagai satu yang mudah-mudahan kita faham lah. Jangan sampai salah pilih kita hari ini. Ya, sebab ada berlaku bukan di sini, di sana-sana lah. Sembahyang isyak di rumah kesian. Sedangkan sembahyang isyak fardu kifayah. Sembahyang tarawih sunnah. Yang fardu kifayah buat kat rumah, yang sunat di masjid seolah-olah macam berseri-seri pakaian, wajah berseri-seri, tapi jangan sempurna, tangan di bawah, kaki di atas. Tapi tak berlaku insya-Allah. Okay. Jadi rugilah siapa yang tak buat solat ba'da isyak di Ramadan. Tapi ada juga pendapat kata yang ini pendapat sembahyang tarawih itu sama lah dengan ba'da isyak. Tak kira lah apa pun dah buat sembahyang lepas isyak. Allahumma shalli ala Muhammad. Berikutnya, jadi dalam hadis ini yang terakhir tu kita nak pegang. Nabi perintah, ini perintah fasallu, perintah bukan mesti tak. Bukan mesti sembahyang sunat itu dekat rumah je. Ini bukan mutlak. Jangan sembahyang sunat di masjid. Sembahyang mesti di rumah tak. Dia tak mutlak begitu. Jadi lepas isyak buatlah ba'diyah. Dua, buat 4. Setiap malam kita buat lepas isyak 4 rakaat. Macam mana ganjaran pahala? Macam kita sembahyang di malam Lailatul Qadar, ganjaran pahala. Jumpa je. Ramadan tak jumpa. Tapi setiap malam kita jumpa macam beribadah di malam Lailatul Qadar. Lagi ada lagi satu kata depan Hajarul Aswad lagi. Ya Allah. Jadi jangan tertinggal kalau boleh. Ya kalau tak boleh nak macam mana. Masanya panjang tak apa-apa. Afdal lepas isyak terus buat. Boleh dibuat selagi belum masuk waktu subuh. Lagi lebih kurang 4 rakaat nak masuk subuh. Boleh lagi nak niat saja aku sembahyang sunat ba'da isyak. Masih ada waktu lagi. Tak mengapa. Macam inilah matahari dan air. Tuan-tuan adalah orang yang melazimi solat fajar kan. Ya, orang kata solat qabliyah subuh, ada kata solat fajar. Tapi kita berpegang namanya solat fajar. Bila ada qabliyah akan ada ba'diyah. Okay, jadi solat fajar. Siapa-siapa yang melazimi solat fajar sebelum subuh, dia memang melazimi 2 rakaat kerana dia tahu ganjaran pahalanya lebih besar daripada dunia dan seisi-isi. Ini 2 rakaat. Ini yang kita nak raih. Maka kita selalu buat. Tiba-tiba hari ini tak dapat buat. Kerana datang ni buat, tak dapat buat. Maka bila masa kita nak sembahyang sunat fajar, selagi matahari belum terbit, ada lagi masa untuk solat sunat fajar. Okay. Bila masuk waktu solat sunat fajar, masuk waktunya sama dengan masuk waktu subuh. Kalau belum masuk subuh, belum masuk waktu solat fajar. Itu nama masih solat lail, solat malam. Bila masuk subuh, itu namanya ada satu solat sunat namanya sunat fajar. Dan tuan-tuan, Rasulullah SAW bila lepas solat sunat fajar, dia ada rehat masa panjang sedikit.
kemudian sempat berbaring di tempat pembaringan dia. Sampai Bilal pernah datang jumpa Nabi, Nabi sedang berdengkur halus. Bukan macam kita rong, bukan. Berdengkur halus. Makna malam tadi tu dia punya kerja sembahyang tu macam mana? Bila masuk subuh, solat fajar, Nabi tidur seketika. Tidurnya Nabi, mata tidur. Mata kejam, tapi Nabi tak tidur. Bila kejut untuk solat subuh, boleh iqamah, baru iqamah. Tuan-tuan. Jadi solat fajar ini boleh dibuat lagi selagi belum naik matahari. Bagi siapa? Bagi orang yang memang melazimi. Tapi kalau kita bukan orang yang melazimi, jangan lepas subuh kita nak buat solat sunat sebentar. Tak payahlah jadi fitnah nanti. Mungkin boleh. Orang yang biasa-biasa, kerana dia rugi kalau tertinggal rugi. Orang yang tak biasa buat tak kisah pun. Tak ada rasa apa pun. Tapi sahabat radhiyallahu anhum ajmain, kalau dia tahu ganjaran tu Nabi sebut, dia akan buat habis-habisan. Sebab dia nilai itu, nilai tokok tambah pada amal yang sedikit tapi ganjaran banyak. Ini sahabat gila-gila punya pulun. Kenapa? Dia tahu nilai itu ganjaran di sisi Allah. Dia sebut lagi lah, mudah-mudahan tak tersilap. Hari ini solat fajar tu bagi orang yang melazimi dan dia tak sempat untuk solat fajar tadi boleh buat. Sekarang tak boleh lah. Sekarang dah malam syuruk. Jangan buat apa tu? Solat fajar. Tuan-tuan boleh buat lagi. Kenapa boleh buat? Qada fajar pula. Kerana kita melazimi pula. Kita dah biasa solat fajar. Tiba-tiba tak sempat, maka tak dapat buat. Maka sampai begitu boleh dia qada lagi. Ya Allah, sukanya Allah nak bagi ganjaran. Jangan esok jangan lepas subuh buat semua sunat semua. Sunat fajar. Untuk ayah kat rumah lah kalau nak buat. Kan dah kata tadi solat sunat afdal di rumah, solat fardu afdal di masjid. Okey. Begitu sekali. Dari itu dapat diketahui bahawa solat fardu yang 5 hendaklah dilakukan di masjid. Kerana apa buat kat masjid? Kerana kemuliaan masjid. Kerana kemuliaan masjid. Apa bukti kemuliaan masjid dalam sebutan? Dalam hadis dia kata apa? Ahabbul biladi ila Allah Ta'ala masajiduha. Ini kemuliaan masjid. Tempat yang paling afdal di dunia ini, di dunia ni tempat paling mulia masjid, kata Nabi. Apa dia? Ahabbul bilad. Tempat yang Allah paling suka dekat dunia ni, masajiduha. Dan apa lawan dia? Wa abghadul biladi ila Allah Ta'ala aswaquha. Dan tempat yang Allah Ta'ala paling tak suka namanya pasar. Tuan-tuan, perempuan hari ni Allah letakkan kita di pasar ke di masjid? Dia buat macam tu. Bermakna kita berada di tempat yang Allah suka. Tanda Allah suka kita, Allah letakkan kita, Allah pilih di tempat yang dia suka. Subhanallah. Adapun solat sunat, ianya lebih utama ditunaikan di rumah. Kerana dapat mengelakkan daripada, dalam kitab kita, kenapa buat solat sunat kat rumah? Mengelakkan daripada riya disebut. Tapi kita buat ajalah di masjid, bukan kita nak tunjuk-tunjuk. Lillahi ta'ala Allahu akbar. Kerana-Mu ya Allah aku sembahyang, bukan nak tunjuk-tunjuk. Tuan-tuan, sembahyang sunat jangan tunjuk-tunjuk. Sembahyang berjamaah kena tunjuk-tunjuk. Oi, kau tengok ni, aku sembahyang berjamaah tau. Sembahyang jemaah, jangan sembahyang berjamaah tu kena tunjuk-tunjuk. Jangan tunjuk-tunjuk yang kita ni berjamaah. Kau apa ni? Kau tengok aku punya bagus sembahyang berjamaah. Bukan. Solat berjamaah tuan-tuan kena tunjuk-tunjukkan. Tapi jangan kita kata jangan tunjuk-tunjuk yang kita berjamaah. Solatnya tu syiarkan, tunjukkan tuan-tuan. Solat ni berjamaah, tunjukkan. Kena tunjukkan semua. Itu tak riak, itu tak riak. Tapi riaknya tu, kau tengok aku ni. Kalau pagi yang paling bagus kalau dia rajin solatnya berjamaah. Wah, ada ni. Pemalas. Tengok badan sehat. Angkat sawit satu hari boleh 10 tan. Cempak. Tapi kekuatan untuk sembahyang pergi masjid tak kuat. Contoh. Di sini tidak. Ini kasih Allah Subhanahu wa taala, inilah kelebihan yang diperolehi bagi mereka yang hari ini Allah Subhanahu wa taala pilih untuk dapat tunaikan solat fardu secara berjamaah. Tuan-tuan kasih Allah Subhanahu wa taala, saya nak tutup apa kata
Habib Ali Zainul Abidin? Apa kata Habib Ali Zainul Abidin tentang diri tuan-tuan dan puan-puan? Kita lihat tanda diri seseorang itu disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tanda dia. Dia ada tanda istimewa sangat. Tanda dia apa? Iaitu kalau satu orang ini suka kepada kebaikan, tanda Allah sayang dia. Kerana dia suka kepada kebaikan. Ini tanda dia. Kata siapa ni? Habib Ali Zainul Abidin. Allahumma salli ala Muhammad. Apa dia yang kedua? Yang kedua, tanda hari ini yang kita ini disayangi oleh Allah, iaitu suka pada orang-orang yang baik. Kumpul-kumpulkan orang-orang. Tuan-tuan, kawan yang baik ni, orang yang baik ni, dia macam minyak wangi lah. Macam minyak wangi. Minyak wangi ni, kita tak pakai minyak wangi pun. Kita campur kumpul minyak wangi, kita balik. Baju kita bau wangi. Kita pergi kilang minyak wangi lah. Kawan ni macam minyak wangi, campur orang baik-baik. Kebaikan akan terkesan. Sebab itu kata Habib Ali Zainul Abidin, apa dia kata? Suka pada orang yang baik. Hari ni boleh campur orang baik, insya-Allah. Kalau kita campur orang yang tak baik, tak ubah macam kita duduk di dapur arang. Dapur arang tu kan. Hari ni kita duduk, kita tak apa, tak kacau, tak pusing dah. Tapi dia akan lekat. Bukan kat pakaian, bau dah tentu. Dekat hidung boleh lekat. Tengok ni, hitam. Dapur arang. Ini cabat orang yang tak baik. Yang berikutnya, apa kata dia yang ketiga? Tanda orang yang dicintai oleh Allah, senang untuk berbuat baik. Tak susah, senang nak buat Allah. Ini kelebihan lah. Dan Ramadan dah berlalu, kalau ada kurang-kurang, mohon merayu pada Allah, mudah-mudahan Allah sempurnakan kekurangan kita. Dan yang keempat apa? Susah hati kita. Dia kata orang yang Allah sayang, tandanya apa? Dia rasa susah hati, gelisah kalau dia terlepas peluang untuk berbuat baik. Dia terlepas peluang nak duduk kuliah, ya Allah, ruginya. Dia susah hati. Ini yang keempat. Jadi kata Habib Ali Zainul Abidin, Habib sebut, yang pertama apa? Orang yang Allah cinta suka kepada kebaikan. Yang kedua, suka kepada orang yang baik. Yang ketiga, senang nak buat baik. Yang keempat, susah hati kalau tak dapat buat baik. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan saya yang banyak cakap dia dapat amalkan. Tuan-tuan juga mudah-mudahan ada kekuatan kemampuan untuk kita dapat amalkan. Dan yang pentinglah kita dapat sampaikan supaya jemaah kita bertambah. Sebelum hari ini kita berkurang. InsyaAllah akan datang kita sambung pada hukum menghadiri solat berjamaah di masjid untuk kaum wanita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima saya, tuan-tuan dan puan-puan. Na'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Barikillahumma lana fi syahri syawal wa 'iduna sinina ba'da sinin wa a'wama ba'da a'wam ala ma tuhibbuhu wa tardahu ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa nastaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan hari Syawal, mohon ribuan kemaafan kalau ada salah-salah. Mudah-mudahan Allah ampunkan kita semua, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.